Selamat kembali bersiaran di saluran RTM TV1 dan kini giliran saya pula menyambung tugasan yang didahului tadi oleh rakan penyampai saudari Nik. Dan jika tadi saudari Nik menemu bual ya tetamu mengenai yang bercerita mengenai soal pendidikan, bagaimana Kuantan dalam konteks pendidikan, bagaimana Bandaraya Kuantan ini dalam konteks pembangunan pendidikannya kelak, kita sambung bicara kita ya mengenai era baru Kuantan sebagai sebuah bandaraya. Dan bersama-sama dengan saya seorang tetamu yang cukup istimewa, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Hassan bin Ahmad, Dekan Kanan Kolej Pengurusan dan Kemanusiaan, Universiti Malaysia Pahang. Jadi selamat datang ke studio, Doktor. Terima kasih kerana menjemput saya. Okey, hari ini okey. Alhamdulillah. Saya dipahamkan Doktor katanya asal daripada Bera. Adakah hari ini daripada Bera ataupun memang orang kata dah berkala di sini daripada awal lagi? Jadi pertama sekali maklumat salah kerana saya daripada Cenor. Daripada Cenor? Cenor. Asal usul saya daripada Cenor, ibu bapa saya pun daripada Cenor. Dan sekarang pun menetap di kawasan Mukim Cenor lah. Cuma sekarang dah bekerja di Kuantan. Saya settle di Kuantan. Dan insyaAllah sekarang ni bertugas di MC Malaysia Pahang. Dan untuk maklumat sidang penonton juga ya, selain daripada peranan yang berbahagia Dr. Hassan bin Ahmad sebagai Dekan Kanan di Kolej Pengurusan dan Kemanusiaan UMP, beliau juga merupakan salah seorang ahli akademik yang telah menerima limpah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah untuk menjadi ahli Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Jadi memang bukan calang-calang orangnya lah yang bersama dengan kita hari ini, kerana tadi kita bicara tentang pendidikan. Jadi kali ini pula kita akan melihat faktor sosioekonomi. Saya duduk di Bandar Kuantan, Prof juga orang yang duduk di Bandar Kuantan, berumah di sini. Ya, jadi kita nak tengoklah Prof, bagaimana nanti dengan suasana bandaraya ni, apakah yang akan bagaimanakah ia akan mentransformasi cara hidup kita, cara kita berinteraksi dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok Prof, bila dah naik jadi bandaraya ni, maka yang dahulu di telinga kita selalu dengar MPK, Majlis Perbandaran Kuantan. Maka dulu kalau MPK, penerajunya yang di-Pertua. So sekarang ni kita dah jadi Majlis Bandaraya Kuantan, penerajunya Datuk Bandar. Itu Datuk Bandar. Impak-impak daripada kenaikan taraf kita daripada sebuah bandar kepada sebuah bandaraya, ataupun dalam cakap yang bakunya, bandar kepada bandaraya. Baik. Jadi soalan saya kepada Prof, dari sudut sosioekonomi, sebagai seorang pengkaji, ahli akademik, pengamat, bagaimana Prof melihat manfaat yang bakal diperoleh daripada Kuantan sebaik sahaja dinaikkan taraf sebagai sebuah bandaraya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara hari ini. Saya fikir yang pertama sekali ialah keterujaan masyarakat Kuantan apabila bandar ini ataupun bandar Kuantan ini diisytiharkan sebagai bandaraya. Semua orang akan memikirkan sebenarnya apakah yang berlaku kepada mereka. Mungkin itu, ya. Walaupun kita dah berada di Kuantan dalam tempoh yang panjang untuk masyarakat Kuantan khususnya, tetapi memang di sana mereka akan berfikir bahawa dengan naiknya kepada taraf bandaraya ini, mereka akan mengharapkan sesuatu. Ada sesuatu yang dia dapat ya daripada kenaikan taraf daripada bandar kepada bandaraya atau perbandaran kepada bandaraya. Dari sudut sosioekonomi tentulah kita dapat melihat dari sudut sosialnya, ya, masyarakat akan berharap bahawa mereka akan mendapat kemudahan ataupun mendapat lempahan
maklumat, lepahan ekonomi yang lebih baik, termasuk pembangunan di Kuantan dan sekitarnya. Ya. Jadi dengan wujudnya pembangunan yang seragam, pembangunan yang kita kata mampan, mereka akan dapat menikmati, mereka akan dapat menikmati dan juga menghargai keberadaan mereka di Kuantan. Dari sudut ekonomi tentulah secara tidak langsung peluang-peluang ekonomi mungkin akan menjadi lebih luas. Apabila bandar telah pun menjadi bandaraya dan lebih banyak peluang perniagaan akan dapat diwujudkan, memandangkan mungkin lebih ramai, maknanya mereka akan datang menetap di Kuantan dengan adanya kemudahan-kemudahan, dengan adanya fasiliti-fasiliti dapat membantu. Fasiliti ni kita sebut bukan saja dari sudut wujudnya bandar, mall dan sebagainya, tapi maksudnya pendidikan, modal insan, sekolah, dan lain-lain lagi, termasuk dalam unsur-unsur pelancongan. Ini semua berkaitan dengan keharmonian masyarakat yang berada dalam sebuah bandaraya. Saya fikir itulah apa yang ada dalam minda masyarakat Kuantan apabila dah jadi bandaraya. Saya tanya sikit kepada Prof. Prof sendiri dah berapa lama sebenarnya bermastautin di Bandar Kuantan ini? Okey, saya mula bermastautin sejak daripada tahun 1992 boleh dikatakan. 1992 maknanya kalau tahun depan tahun ke-30. Tahun ke-30 dah di Kuantan. Maknanya 29 tahun. 29 tahun lebih kurang berada di Kuantan ini. Baik, dia berkait dengan soalan saya ni Prof. Okey. Kuantan tahun 1992, Kuantan 2021, bagaimana Prof mengamati perubahan lanskapnya dan dengan apa yang Prof tengok tu, apa agaknya perkara-perkara ataupun infrastruktur yang perlu ditambah nilainya dengan taraf bandaraya ini. Saya ingat lagi waktu saya mula kenal Kuantan, sebenarnya waktu saya ingin melanjutkan pelajaran saya ke Pekan. Berapa umur waktu itu belasan tahun lagi lah. Apabila saya sampai ke Kuantan, itulah dia panggil benteng kat depan tu. Benteng tu. Tapi saya tengok di benteng tu, saya ada tengok banyak perahu-perahu dan juga bot yang menyeberang ke sebelah sana. Jadi saya tengok, saya tak tahu orang pergi ke mana, sebab saya pun baru sampai ke Kuantan. Tapi itu pada ketika tahun 80-an. Sehinggalah saya habis tamat belajar, saya melanjutkan pelajaran keluarga, saya balik dan bekerja balik semula di Kuantan. Saya dapati sudah ada perubahan-perubahan yang ketara bermula pada sekitar tahun 90-an itu. Yang paling ketara lepas kembali daripada luar negara, Prof belajar di mana waktu itu? Saya belajar mula-mula saya belajar di Maghribi. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke United Kingdom. Jadi bila saya balik ke Kuantan tu, barulah saya tengok maknanya ada pembaharuan lain yang betul-betul nampak kawasan benteng kekal macam tu. Tetapi kawasan-kawasan lain sudah saya nampak ada banyak pembangunan yang semakin banyak pembangunan yang berlaku, dan termasuklah juga sistem perhubungan yang lebih baik daripada ketika itulah. Maknanya kalau dulu ada bas bihuat, sekarang dah tak ada. Itu yang paling mudah sekali kita dah tengok. Tak ada tu, bas bihuat tu dah tak ada. Generasi sekarang mungkin tak mengenali. Memang tak kenal dah. Bas hitam putih tu. Itu memang dah tak ada dah. Kalau tengok Prof, ini landscape Kuantan pada hari ini, Menara 188 yang dilancarkan semalam. Ini ke kawasan benteng yang Prof maksudkan tadi. Kalau boleh cerita sikit keadaan waktu itu, apa keadaannya sebelum jadi seindah ini? Memang di situ ada satu stesen bas dekat situ dulu. Stesen bas itu adalah tempat, dan di sekitar stesen bas itu ada gerai-gerai makan dan sebagainya. Dan ada satu tandas lama dekat situ kalau silap saya. Dan di situlah tempat kami duduk di situ menunggu bas untuk ke Pekan ataupun tempat-tempat lain pergi ke Jabor dan sebagainya. Saya fikir. Jadi tempat itulah, maknanya kalau saya tengok sekarang, itulah mimpi saya, maknanya sekarang ni sudah adanya satu bangunan menara 188 meter, dan itu saya kira satu perubahan yang memang betul-betul ketara dan berbeza sama sekali dengan gambaran pada tahun 90. Mengimbau nostalgia tak? Itu memang tak dapat tidak lah. Dulu saya melepak apa semua dekat kawasan itu, semuanya pokok dan hutan saja. Agaknya ada lagi tak tu, kalau kita tengok tu Sungai Kuantan, tebing Sungai Kuantan yang mana yang Prof katakan dulu ada bot penambang semua tu di kawasan mana? Dia ada di situ, ada satu jeti kecil.
Jeti itulah tempat orang, maksudnya dia mengambil, mungkin orang pergi ke Tanjung Lumpur pada ketika itu. Kerana belum ada jambatan. Kerana belum ada jambatan. Okey. Jambatan sebelah sana pun, sebelah kiri kita tak ada, dan jambatan baru yang sebelah kanan ni pun jauh lagi lah. Maknanya, itulah jadi keadaan Prof, yang sebenar. hari ini antara yang akan diresmikan, maknanya antara sorotan hebat juga hari ini adalah jambatan kedua Tanjung Lumpur. Betul. Baik, selain tu apa infrastruktur lain yang Prof rasa perlu ditambah baik di Bandar Kuantan ni, kita sebagai pengguna lah di Bandar Kuantan ni? Baik, itu sebenarnya saya lihat dulu mungkin dalam 10 tahun lepas agak keadaan trafik sebagai lalu lintas Kuantan tidaklah terlalu ni sangat, tapi sekarang memang saya lihat kalau hari Jumaat lah khususnya, atau Sabtu, Ahad dan sebagainya, khususnya Jumaat kita akan dapati bahawa keadaan lalu lintas agak ni sikit ya, tersekat dia untuk bergerak di bandar. Jadi saya fikir antara keperluan lain yang boleh ditambah baik lagi lah, mungkin sistem lalu lintas yang lebih teratur dan lebih efisien ya. Dan kewujudan jambatan kedua ke Tanjung Lumpur memang dapat banyaklah membantu kurangnya dan juga kewujudan pusat-pusat atau pusat bandar yang baru seperti yang dibina di Kota Sar sebagai contoh, dan juga penyebaran atau distribusi jabatan-jabatan kerajaan ke Indra Mahkota dan sebagainya memang sedikit sebanyak telah pun dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Saya kira perkara lalu lintas itu memang maka dia kena ada pusat-pusat pertumbuhan baru ya, Prof? Pusat-pusat pertumbuhan baru. Baik. Maksudnya. Jadi tadi masa sebelum Prof ambil tempat di sini tadi, saya waktu ulasan saya tentang sejarah tadi, saya ada kata orang-orang pelancong yang datang ke Kuantan pada awal tahun 60-an, dia merasakan Kuantan ibarat satu Miami. Ibarat Miami. Cantiklah Miami di Florida tu. Oh ya. Jadi, maknanya tinggi ekspektasi pada waktu itu. Maka, bila kita dah naik taraf bandaraya ni, ya, kalau orang kata jolokannya Miami Malaysia, katakan. Jadi, apa yang pada pandangan Prof sebagai seorang penganalisis, bagaimana taraf bandaraya ini mampu menarik pelaburan asing ke dalam ke Kuantan bagi tujuan pembangunan? Baik. Dia Kuantan ni sebenarnya strategik. Ya, kedudukannya di pertengahan di Semenanjung ini berada di tengah-tengah. Jadi secara tidak langsung kedudukan tengah-tengah ni sebenarnya memberikan suatu advantage kepada bandaraya Kuantan itu sendiri. Kita pun dah tahu memang ada port dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini saya fikir memang dia menjadi suatu magnet barulah. Dengan naiknya bandaraya itu boleh menjadi satu pusat tarikan yang baru yang boleh menyebabkan pelabur atau pelancong akan datang melihat apa kelebihan dan juga kemajuan yang dapat dibina, dapat dibangunkan di Kuantan. Masyarakat Kuantan sebenarnya bertuah dan dengan wujudnya peristiharan baru ini sebenarnya memberikan satu nafas baru ya. Setelah sekian lama kita berada dalam keadaan yang agak biasa, tapi bukan cerita pasal cukai naik saja, tidak. Maksudnya pada masa yang sama ya, kita berharap bahawa kita akan dapat lagi manfaat yang lebih banyak ya apabila berbanding dengan kita berada dalam keadaan bandaraya biasa, bandaran biasa dengan kemudahan-kemudahan yang terdapat bila bandaraya sebagai taraf bandaraya. Bila kita cakap pasal pelaburan tadi, Prof, Prof tadi bernostalgia lah dengan Bah Bihuatnya. Kemudian kita sekali ada Bah Rapid Kuantan. Salah satu pelaburan yang cukup signifikan, Prof, yang projeknya pun telah mula berjalan adalah projek laluan rel kereta api Pantai Timur, ECRL. Ya, betul. Jadi bagaimana Prof melihat? Prof berkhidmat di UMP. Projek itu melepasi juga kampus yang digambang itu. Jadi bagaimana Prof melihat kesan itu salah satu bentuk pelaburan yang begitu bernilai tinggi kepada limpahan nikmat daripada pelaburan itu kepada masyarakat setempat di Kuantan. Silakan Prof. Baik. Jadi sebenarnya memang kalau sebut bab ECRL ni, saya sendiri memang sebab di kampung saya sendiri pun kereta api ECRL ni insya-Allah akan lalu di kawasan itu. Jadi memang dah ada rasa keterujaan tu memang wujud lah. Maknanya Cenor pun akan bangkit. Maran pun akan bangkit. Mungkin di Luit pun akan bangkit. Jadi lempahan daripada pembangunan ECRL ni saya rasa bukan saja akan dikecapi oleh orang di Kuantan, tetapi sebenarnya di sepanjang perjalanan rel ECRL itu
kita akan dapati akan banyak pertumbuhan-pertumbuhan baru, khususnya ekonomi lah. Jadi peningkatan sosioekonomi yang perlu dijangka. Dan orang-orang yang berada di sekitar itu perlu bersedia. Bersedia dengan perubahan baru, bersedia dengan pertumbuhan. Kita kata satelit-satelit ekonomi, punca-punca ekonomi baru di sepanjang perjalanan itu. Khusus di Kuantan, tentulah kita akan melihat bahawa kita tahu stesen yang terakhir mungkin akan berada di kawasan Kontesat sana. Dan itu pun adalah merupakan kawasan baru. Dan kawasan baru ini saya percayalah memang tidak dapat dinafikan akan menjadi suatu puncak pertumbuhan baru yang dapat mengimbangi Kuantan lama ni dengan kawasan Kuantan barulah kita kata. Jadi itulah saya rasa di antara perkara penting yang kita perlu lihat dan orang semua akan memberikan tumpuan. Dan seluruh Malaysia pun akan nampak apa yang boleh terbangun di Kuantan insya-Allah. Jadi Prof, kalau saya letakkan diri saya sebagai seorang bakal pelabur. Dan saya nak melihat potensi dan prospek yang ada yang ditawarkan oleh Bandar Kuantan. Katakanlah Prof berada pada pihak pembuat dasar sama ada di Kerajaan Negeri ataupun Majlis Bandaraya Kuantan. Jadi untuk meyakinkan pelabur untuk menanam modal di sini di Kuantan, apa agaknya yang perlu ditawarkan kepada pelabur-pelabur ni untuk betul-betul mereka termagnet ataupun terus teruja untuk menanam modal di sini pada pandangan Prof? Yalah, yang pertama sekali saya terfikir bahawa apabila bercakap tentang dasar ni dia tak dapat lari daripada mungkin kita panggil promosi dan perancangan. Perancangan yang baik dan sebab melalui promosi dan perancangan itulah nanti kita akan dapat menawarkan kepada pelabur-pelabur daripada luar dan kita dapat menunjukkan apakah kelebihan-kelebihan yang ada di Kuantan ini. Tidak dapat dinafikan. Maknanya sejak daripada dulu memang ada pelaburan-pelaburan asing khususnya. Kita tengok MCKIP contohnya, kita ada di Gebeng. Tetapi dengan kenaikan ketara bandaraya ini, kita perlu ada lagi satu dasar, dasar penambahbaikan yang lebih baik. Mungkin insentif-insentif yang lebih besar kepada para pelabur daripada dalam dan juga luar negara. Kita boleh tumbuhkan lagi banyak lagi pusat-pusat industri di sekitar macam kita tengok di mungkin Tanjung Lumpur ada macam juga dibangunkan di tempat-tempat lain hub ekonomi yang khusus berkaitan dengan halal sebagai contoh dan ini dengan wujudnya polisi atau menambahbaikan polisi dan juga insentif baru kepada pelabur-pelabur dia akan dapat. Saya sendiri pun kalau sebagai pelabur saya akan menunggu itu. Saya akan menunggu benda ni ada tak? Kalau maknanya benda tu akan kekal lama mungkin kita akan lihat tengok dulu Tapi kalau dapat diselarikan dengan perisytiharan bandaraya ini dengan dasar dan polisi yang baru tentang pelaburan asing, tentang pembangunan ekonomi, maka itu adalah jalan yang saya yang lebih tepatlah untuk dilakukan oleh Kerajaan Negeri. Macam ada sesetengah bandaraya menawarkan zon perdagangan bebas Prof. Betul. Untuk menarik macam pelabur. Selangor di mana kan itu dah insentifnya. Betul. Cuma Prof, sekarang ini kalau kita bercakap dalam konteks global, kita banyak bercakap tentang pembangunan lestari. Dan dengan Kuantan dah jadi bandaraya, tentu sekali bicara-bicara tentang sustainable development ini akan rancak dibicarakan bagi memastikan Kuantan terus indah sebagai ibu negeri yang lestari. Jadi Prof ada sebut tentang pembangunan hub-hub ekonomi tadi, nak tarik pelaburan untuk datang dan membangunkan infrastruktur di sini. Jadi kalau kita tengok di kawasan Kuantan yang sedia ada sekarang ni sudah agak padat. Walaupun kita ada rancangan strukturnya, pada pandangan Prof sebagai seorang ahli akademik dan penganalisis, di kawasan mana yang mungkin tidak ada penduduk tapi maknanya tidak ada kesan kepada penduduk, boleh dibangunkan zon-zon perdagangan ataupun industri yang boleh disertai oleh para pelabur tadi. Baik, Cik Wan, betul. Memang sebenarnya perlu ada kawasan-kawasan sebab dalam konteks ekonomi dia perlu ada kawasan-kawasan yang dikhususkan untuk dibangunkan yang tidak mengganggu keharmonian kita kata kejiranan kemasyarakatan di sekitar Kuantan supaya kita kata orang yang duduk di dalam kawasan akan berada dalam keadaan yang harmoni, tidak bermasalah dari sudut perkilangan dan sebagainya. Jadi tempat-tempat khusus perlu diwujudkan. Kalau tanya saya di mana tempat yang sesuai,
kita kalau sebelah Pekan kita dah ada pembangunan otomotif sebagai contoh. Kalau di Gebeng kita ada petrochemical. Ya, kita ada lagi di kawasan mana lagi kawasan-kawasan lain yang ada pembangunan. Tapi kita boleh juga lihat kepada kawasan-kawasan di sebelah macam kawasan Gambang dan sebagainya. Gambang ni dia sedang membangun sebenarnya. Kalau kita tahu dia sebenarnya memang dicadang menjadi pusat hub pendidikan. Tapi maknanya kawasan-kawasan perkilangan pun boleh diwujudkan dengan wujud industri-industri baru. Macam sebelah kawasan yang macam saya sebagai orang duduk di UMP, saya nampak di tepi itu ada lagi kawasan pembangunan hub halal yang masih lagi belum dapat dibangunkan sepenuhnya. Jadi kawasan itu memang berpotensi. Saya fikir memang sangat penuh berpotensi. Dan juga sebahagian mungkin menghala ke Pekan, kawasan-kawasan di sana pun mungkin. Walaupun tidak ada Kuantan secara direct. Kemudian kawasan di sekitar Baluk, saya ingat. Baluk ni ada banyak kawasan perumahan, tetapi dia tidak ada industri di kawasan situ. Jadi di kawasan situ mungkin ada kawasan-kawasan tertentu boleh dibangunkan supaya orang-orang daripada Baluk sebagai contoh sana, dia tak perlu datang ke area-area di Kuantan untuk menambahkan lagi kesedaran, tapi dia boleh khusus bertumpu ke kawasan di sebelah sana untuk membangunkan Kuantan secara keseluruhannya. Baik. Ada setengah-setengah bandaraya di serata dunia, bila dia pentadbir-pentadbir bandaraya itu menginginkan transformasi fizikal, maka dilakukan proses resettlement, penempatan semula penduduk-penduduk di kawasan-kawasan tertentu. Jadi Prof tadi dah sebut tentang kita ada kawasan-kawasan tradisional, kawasan tradisional di sepanjang pesisir antara Berserah, Pelindung, Berserah, Baluk sampai ke Gebeng, Tanjung Gelang, sampai ke Pelabuhan Kuantan, bawa ke Cendur, bawa ke Cerating. Sampai ke Cerating. Jadi adakah perancangan sebuah bandaraya yang lestari, Kuantan, ini memerlukan sehingga perlu ada penempatan semula seperti yang berlaku di beberapa negara bagi memastikan perancangan pembangunan itu lebih terancang dan isu-isu yang melibatkan penduduk setempat yang mungkin tak selesai sebelum ni, mungkin dari segi pemilikan tanah dan sebagainya ataupun perumahan dan sebagainya, dapat diselesaikan dengan resettlement ini. Resettlement adalah suatu apa kita kata satu pendekatan pada setengah negara untuk memberikan ruang kepada pembangunan yang lebih lestari. Itu memang tak dapat dinafikan. Cuma di sini Cik Nazrul, mungkin kita dapat juga melihat daripada sudut yang lain. Selain daripada kita buat resettlement sebagai satu penyelesaian kepada masalah kelestarian bandar ataupun kawasan. Sebenarnya pada masa yang sama juga kawasan-kawasan penempatan yang agak tradisional ini sebenarnya boleh dibangunkan dalam sudut pelancongan sebenarnya. Itu pun memang dibuat juga oleh banyak negara dalam dunia. Jadi dua-dua perkara ini kita boleh harmonikan. Saya ingat sebahagian daripada kawasan-kawasan yang ada mempunyai kepadatan yang agak teruk, tinggi dan juga tidak ada penyelesaian dari sudut kependudukan dan sebagainya. Ini kita boleh buat suatu settlement. Sebagaimana yang buat di contoh Tanjung Lumpur sebagai contoh. Kawasan-kawasan nelayan daripada sekitar Kuantan dan Pekan itu ditempatkan. Ini juga satu pendekatan yang baik. Selain daripada itu, saya suka mengajak tuan-tuan dan puan untuk lihat maknanya kalau kita ada kawasan-kawasan yang tertentu. Sebab dalam konsep kelestarian ni sebenarnya kita kena lihat keseluruhan. Betul. Holistik. Dipanggil holistik. Ekosistem kepada kelestarian sesuatu bandar. Jadi kalau tempat tepi boleh dibangunkan, walaupun duduk di kampung, tempat jadi indah dan elok, dia boleh jadi punca rezeki atau punca ekonomi kepada masyarakat tempatan. Dia juga akan membantu keselesaan manusia berada dalam sesebuah bandar. Ini pun maknanya satu perkara yang boleh kita bincang dan kita rancangkan elok-elok supaya dia tidak jadi benda yang kita membazir kata. Itu. Baik, kalau katakanlah Prof orang yang dah 29 tahun duduk di Kuantan didatangi oleh seorang pelabur ataupun seorang pengembara yang berminat nak mendalami lagi Kuantan ni. Apa mungkin 5 perkara tentang kebudayaan pelancongan ataupun masyarakat di sini yang memang ujung jari kita boleh bagi tahu this is Kuantan, you won't find this elsewhere. Pada pandangan Prof. Di Kuantan sebenarnya yang paling signifikan sekali lah bagi mereka, terutama sekali kalau orang luar negara lah. Sebenarnya orang negara pun sama. Sebab kita dah tahu sekarang ni macam
tourism adalah merupakan satu benda yang satu memang perkara yang sentiasa ada dalam minda manusia. Tourism. Jadi macam bila orang Kuantan, kalau nak tanya 5 perkara benda yang boleh dibuat di Kuantan, apa benda yang istimewa di Kuantan? Ya, kita boleh lihat dari sudut sejarah. Kalau sejarah maknanya kita nak datang Kuantan, kita boleh tengok contohnya Museum Sungai Lembing. Itu yang pertama sekali. Itu paling legend sekali lah. Kita kata tak ada tempat lain di Malaysia yang sehebat Sungai Lembing daripada sudut pelombongan dan sebagainya. Paling dalam ya, dan paling lama ya, sehingga sampai satu masa lah dia terpaksa ditutup ya, kerana tidak lagi viable untuk mengambil hasil-hasil tu. Kemudian yang lain-lain kita akan lihat kewujudan pantai-pantai ya, macam kita kata Balok, Cerating dan sebagainya. Itu memang tempat yang orang kalau nak datang Kuantan boleh tengok itu. Kemudian itu yang tadi macam sejarah, yang ini lebih kepada yang kita kata current tourism. Kemudian kalau kita lihat di kawasan Tanjung Lumpur sebagainya, itu pun satu magnet pelancongan juga. Orang datang untuk makan sebagainya. Orang pun sekarang ni kalau berjalan Cik Wan mesti nak kena makan. Makan tu apa benda nak makan. Jadi bila sampai Kuantan nak makan apa? Dan makanan itu ada di Kuantan. Makanan ada di Kuantan saja. Itu susah nak cari tu yang ada di Kuantan, tapi terkenal lah sebagai orang kata ikan bakar lah. Petai mungkin resepi dia lain sikit kot. Mungkin resepi dia lain. Kita tak tahu. Itu dia ada dia punya cara pembuatan dia sentuh yang istimewa. Kemudian kita boleh tengok lagi ada pusat-pusat seperti batik canting contohnya di kawasan Balok sana. Itu juga salah satu daripada keistimewaan lah saya fikir keistimewaan yang boleh kita jadikan Kuantan sebagai tempat orang untuk datang untuk melihat. Jadi bagaimana Prof melihat lepas ni Kuantan sebagai bandaraya selepas tarikh ni rasanya? Itulah setakat bawa kereta tadi rasa macam tak ada perubahan lagi hari ni. Tapi itulah dalam hati tu maknanya memang terfikirlah bahawa selepas daripada ini Kuantan akan menjadi lebih makmur, lebih maju. InsyaAllah. Dan kita harap sebenarnya fasiliti bagi Kuantan itu akan dapat dipertingkatkan. Orang lebih happy lah duduk di Kuantan. Itu yang pentingnya. Kalau naik bandaraya orang tak happy pun tak boleh juga. Jadi orang nak jadi lebih happy di Kuantan dan juga lebih harmoni kedudukan orang kata antara kaum di Kuantan dan juga pembangunan agama, Syiah, Islam dan sebagainya. Itulah saya rasa antara harapan penting yang boleh kita harapkan, yang kita fikir yang boleh dicapai pada masa depan, insyaAllah bandaraya Kuantan. Terima kasih. Begitu tadi tinggi harapan daripada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Hassan bin Ahmad, bukan saja sebagai seorang pejabat awam yang berkhidmat di Bandar Kuantan, tetapi juga sebagai seorang yang telah bermastautin selama 29 tahun di Bandar Kuantan. Jadi harapannya cukup tinggi dengan kenaikan taraf daripada sebuah perbandaran kepada sebuah bandaraya. Jadi dengan pengalaman panjang, berkongsi cerita di Benteng tadi 29 tahun yang lepas, Prof, saya ucapkan terima kasih. Dan kita berhenti sebentar, tapi saudara-saudari teruskan setia bersama kami selepas ini.